أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 14, baris atas sekali. Muka surat 14, baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ada pun had, dan ada pun had, yakni sakatan, barang yang, yakni ilmu yang wajib dituntut, ilmu yang wajib dituntut daripada ilmu syariah. Dan ada pun had, sakatan, barang yang ni ilmu yang wajib dituntut, yang dituntut daripada ilmu syariah, yakni ilmu fiqh. Ilmu syariah yakni ilmu fiqh. Maka tiap-tiap barang yang, tiap-tiap barang yang tertentu atasmu wajib berbuat akan barang. Maka tiap-tiap barang yang, tiap-tiap amalan yang tertentu atasmu wajib berbuat akan dia. Yang tertentu atasmu wajib berbuat ni maknanya wajib fardu ain kamu buat. Mana-mana amalan yang wajib fardu ain kamu buat, maka fardu, yakni fardu ain atasmu mengetahui akan dia, akan barang yang tertentu atasmu wajib perbuat. Mana-mana amalan fiqh yang wajib fardu ain kita buat, maka wajib fardu ain kita mempelajarinya. Ni fiqh. Ni ayat pendek je ni, tapi faham molek ni. Ilmu syariah, ilmu fiqh sangat luas. Tauhid, fiqh, tasawuf, fiqh lah yang paling luas. Jadi dalam fiqh paling luas ni, mana kau fardu ain kita menuntut akannya, yang wajib yang dituntut daripada ilmu syariah, ilmu fiqh. Hak mana wajib fardu ain? Dia cerita sekarang ni had, sakatan, fardu ain. Nanti di bawah dia akan datangkan pula hak fardu kifayah. Macam mana nak tahu hak fardu ain fiqh ni? Tiap-tiap amalan yang wajib fardu ain kita kerjakan, maka wajib fardu ain kita mempelajari. Gitu je. Mana-mana amalan fiqh yang wajib fardu ain kita perbuat, wajib fardu ain kita mengetahui. Kita sambung sikit lagi. supaya kamu menunaikan dia.
supaya kamu menunaikan dia akan barang yang tertentu atasmu wajib perbuat. Supaya hak fardhu ain kita buat tu kita dapat tunaikan dengan sempurna. Mana contoh? Seperti bersuci, taharah. Sebab taharah ni wajib kita amalkan. Sebab taharah syarat utama untuk sah solat. Taharah syarat utama untuk sah solat. Oleh kerana taharah ni syarat utama untuk sah solat dan panjang pembicaraan taharah, maka kebanyakan kitab fiqh mengasingkan tajuk taharah dengan tajuk semayang tu sendiri. Walaha taharah itulah belajar semayang. Taharah bersuci berkait dengan syarat sah semayang. Jadi maknanya belajar semayang di antaranya wajib fardhu ain belajar taharah. Tetapi oleh kerana taharah ni syarat yang paling utama untuk sah solat, taharah ni tajuk dia banyak, maka kebanyakan kitab fiqh taharah tajuk lain, sembahyang tajuk lain, puasa zakat haji tajuk lain. Kalau sembahyang dengan puasa tajuk lain, memang tajuk lain sungguh. Puasa dengan zakat tajuk lain, memanglah tajuk lain. Zakat dengan haji tajuk lain, memanglah tajuk lain. Tapi taharah dengan sembahyang tajuk lain juga. Walaha taharah itulah sembahyang. Ada ni? Belajar taharah tu belajar sembahyang. Sembahyang dengan puasa, tajuk lain. Dengan zakat, tajuk lain. Dengan haji, memanglah tajuk lain. Maka kita fiqhnya asing-asingkan. Tajuk sembahyang, tajuk puasa, tajuk zakat, tajuk haji. Betul, tajuk lain. Dah tajuk taharah dengan sembahyang ni tajuk lain. Tak. Taharah itulah syarat utama untuk sah solat. Tapi kebanyakan kitab fiqh diasingkan. Ada kitab fiqh, tak suruh carilah tajuk taharah, dia tak ada. Kitab Fathul Mu'in tak ada tajuk taharah, dimulai dengan babus solah. Di dalam tu berbicara taharah. Babus solah. Apa di solat? Bacaan-bacaan, perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan salam, yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syaratnya. Apakah syarat untuk sah solat? Di bawah syarat untuk sah solat itulah dan kitab Fathul Mu'in membicarakan tajuk taharah. Tapi kalau nak cari babut taharah, tak ada. Kalau kitab Jawi kecil, tak ada bab taharah, kitab Hidayatus Sibyan. Dia tak ada. Dia ada kitabus solah. Tak ada kitabut taharah, tak ada. Kitabus solah. Di bawah tajuk kitabus solah itulah bicara bab taharah. Sebab taharah ni bab semayang. Tapi jarang kitab seumpama tu. Kebanyakan kitab asingkan antara taharah dengan sembahyang. Ini kadang-kadang orang salah faham ni. Kita mari masjid nak belajar bab sembahyang. Dia mengajar bab air mutlaq lah, air mustakmal lah, air mutaghayyir lah, air musyammah lah, air mutanajjis lah. Kita nak ajar bab sembahyang, dia mengajar bab air. Lepas tu masuk bab istinja pula. Kita nak ajar bab sembahyang. Itulah belajar bab sembahyang. Sebab kita nak sembahyang, taharah kena lengkap. Alat taharah yang paling besarnya air. Itu alat taharah yang paling besar. Nak belajar sembahyang, kena belajar taharah. Nak belajar taharah, kena kenal air. Sebab alat utama taharah air. Untuk mengangkat hadas, air. Untuk menyucikan najis, air. Alat utama. Jadi belajar bab air itu belajar sembahyang. Belajar sembahyanglah. Jadi berkait dengan syarat untuk sah solat, taharah, bersuci. Dan sembahyang. Di sini asingkanlah. Dan
puasa. Hak wajib kita kerjakan. Contoh. Tapi puasa ni bukan sekarang. 5 bulan lagi nak Ramadan. Kita tahun lepas sebelum masuk Ramadan ada kelas-kelas akan diadakan tajuk puasa. Tapi tak ingat dah. Tak ingat dah bab puasa tu. Adakah wajib fardu ain kita belajar sekarang? Belum. Sebab belum lagi wajib fardu ain kita amalkan. Dah bila wajib fardu ain belajar bab puasa? Bila wajib atasmu perbuat. Wajib amal, wajib belajar fardu ain. Wajib belajar ilmu tu. Fardu ain belajar. Sekarang tak lagi. Sekarang tak lagi. Mana kalau belajar dah bab puasa sekarang, jatuh fardu kifayah. Fardu lah. Melainkan orang yang sentiasa berpuasa dengan puasa-puasa yang sunat. Walaupun puasa sunat itu bukan amal yang wajib. Secara kasar tadi, mana-mana yang wajib kita amalkan, wajib fardu ain kita mempelajari. Adapun puasa sunat bukan wajib kita amalkan. Tetapi kenapa orang yang puasa sunat dia kena sentiasa berilmu bab puasa, bukan hanya sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan itu pasti. Sebab puasa Ramadan semuanya wajib fardu ain amalkan, maka wajib fardu ain kena belajar. Orang ni sentiasa puasa sunat. Dia kena ada ilmu bab puasa. Apa dia rukun puasa, apa dia pakai membatalkan puasa, dia kena tahu. Kena sentiasa tahu sebab dia sentiasa amal dengan puasa. Walaupun puasa sunat tu bukan wajib dia amalkan. Jadi walaupun amal tu tidak wajib dikerjakan, kita nak kerjakan amal sunat, tapi kalau ilmunya tak ada, amal sunat tu jadi batal, dosa pula kitanya. Amal sunat yang kita nak buat, wajib fardu ain kita mempelajari. Dia amal sunat. Kita pergi pada bab semayang mudah. Dalam semayang ni, syarat sah semayang wajib kita mempelajari. Rukun semayang wajib kita mempelajari. Syarat bagi tiap-tiap rukun semayang wajib kita mempelajari. Dalam semayang ni ada amal-amal yang sunat. Sama ada sunat abad ataupun sunat hai'ah. Amal-amal yang sunat. Jadi amal-amal yang sunat ni wajib fardu ain tak kita mempelajari? Tak wajib sebab dia sunat. Sunat mana? Sunat yang mana kalau kita salah buat, semayang tak batal. Hak sunat yang mana kalau kita salah buat, semayang tak batal. Maka sunat seumpama ni bukan fardu ain kita mengetahui. Banyak kita buat amal sunat tak betul. Tapi batal semayang ke tak? Tak. Rugi pahala semayang. Maka ni hak berkaitan dengan amal sunat tu kita belajar. Amal sunat ni bukan fardu ain. Bagi tidak membabitkan sah batal semayang, amal sunat yang membabitkan kesempurnaan semayang. Tapi ada amal sunat yang mana kalau salah buat menyebabkan batal semayang. Amal sunat tu kalau nak buat wajib fardu ain kena belajar. Mana contoh? Kita nak sujud sahwi. Amal sunat. Betul amal sunat. Tapi sujud sahwi ni kalau tak kena buat batal semayang. Sujud sahwi ni amal sunat. Tapi kalau salah buat jadi batal semayang. Amal sunat ginilah yang membabitkan sah batal semayang. Nak buat sujud sahwi wajib fardu ain kena belajar. Sujud sahwi tu kerana apa? Nak sujud sahwi nak kena niat apa? Kena belajar. Faham tak ni? Amal sunat kalau membabitkan kesempurnaan tak wajib fardu kita mempelajarinya. Amal sunat membabitkan kesempurnaan, tetapi kalau salah buat batal semayang, maka amal sunat tu wajib kita mempelajari. Contoh orang baca Quran. Belajar Quran fardu kifayah. Baca Quran selebih berzikir amal yang sunat.
tiba-tiba kita nak baca Quran. Belajar Quran fardu kifayah, bukan fardu ain. Kita nak baca Quran amal yang sunat. Baca Quran ni kalau kita baca salah hanya setakat kurang kelebihan ke macam mana? Kalau baca salah hukumnya haram, berdosa. Maka bila kita nak beramal saja amal sunat baca Quran, wajib fardu ain kena belajar hukum hakam. Dia betul amal sunat. Dan sebut tadi lah amal sunat bukan wajib fardu ain kita mempelajari. Tapi kalau amal sunat membabitkan sah batal, amal sunat yang membabitkan pahala ataupun haram berdosa, maka amal sunat tu kita nak buat, wajib fardu ain kena belajar. Sebab dia membabitkan berdosa kalau buat salah. Kalau amal sunat buat comel, alhamdulillah, besar kelebihan. Buat sunat salah, kamu tak dapat kelebihan lah. Kamu buat amal sunat tu tak comel, tak betul. Dosa ke tak? Tak berdosa. Maka bukan wajib fardu ain kita belajar. Tapi kalau amal sunat, baca Quran tadi, baca comel, pahala. Kalau baca tak comel ni, makruh saja ke? Tak. Kalau baca tak comel, jadi haram, berdosa. Jadi berdosa, nak amal sunat. Kalau salah berdosa ni, wajib fardu ain kena belajar dulu. Sama dengan dalam sembahyang. Banyak sunat hayat kita buat tak betul. Tapi sunat hayat tu kalau buat tak betul, batal sembahyang ke? Tak batal. Tapi pahala sembahyang kurang. Maka hak amal sunat tu dia baru belajar kemudian, tak berdosa dia jahil. Tapi jahil tu jadi amal sunat dia tak betul, jadi pahala sembahyang dia kurang, rugilah. Tapi berdosa tak dia jahil dengan sunat-sunat hayat dah sebelum ni, tak berdosa. Angkat tangan tinggi mana, tak boleh nak jawab. Tangan nak letak di mana, tak boleh nak jawab. Tangan di dada nak pegang macam mana, tak boleh nak jawab. Tu amal sunat belaka tu. Belajar kemudian tak betul cara kita angkat tangan, dah batal tak sembahyang? Tak batal. Maka dia jahil ilmu sunat ni, tak berdosa. Ada ni. Jadi hak cara kasarnya, hak wajib kita kerjakan, wajib fardu ain kita mempelajari. Hak sunat kita kerjakan, tak wajib fardu kita mempelajari, melainkan hak sunat yang membabitkan sah batal. Tadi puasa sunat. Kalau syarat rukun batal puasa kita tak mempelajarinya, menyebabkan batal puasa sunat kita, berdosa kitanya, nak beramal dengan puasa sunat, dia kena belajar berkaitan dengan hukum hakam puasa, sama dengan dia nak puasa Ramadan. Jadi kalau orang ni puasa Ramadan saja, dekat Ramadan dia wajib amalkan, wajib puasa Ramadan, wajib dia kena belajar. Tapi kalau dia sentiasa dengan puasa sunat, hak ilmu fardu ain bab puasa ni dia kena sentiasa ada di kepala otak dia. Sebab dia nak amal puasa sunat. Sebab apa? Ini berkait dengan sah batal puasa sunat. Jadi syarat rukun membatalkan puasa itu ilmu fardu ain. Sentiasa, sebab dia amal sentiasa. Tapi kalau orang hanya puasa Ramadan, sekarang ni dia lupa dah bab puasa, tak berdosa. Hak pastinya wajib beramal sentiasa taharah dan sembahyang. Taharah dan sembahyang. Itu pasti. Ada ketika-ketika kita wajib sembahyang. Ini pasti. Taharah dan sembahyang. Hak puasa tu sampai masa kita nak beramal. Hak tentu wajib kita beramal puasa Ramadan. Sebelum masuk Ramadan kena ulang balik bab puasa fardu ain tu. Melainkan kalau kita boleh mutalaah sendiri, kita boleh membaca sendiri. Kita bab puasa kita belajar dah, nak masuk Ramadan kita buka balik perangat mana kita perangat balik, kita bab syarat puasa, rukun puasa, perkara membatalkan puasa, kita buka kitab kita semula. Tak payah belajar dah, sebab kita ada dah kitab yang kita mempelajari sebelum tu. Mana nak masuk je Ramadan, kita mutalaah kembali. Tapi biasa adalah kelas-kelas dia kalau nak masuk Ramadan ni, dia tukar tajuk, dia berhenti kitab sekejap, dia cerita berkaitan dengan syarat rukun dan perkara membatalkan puasa.
Jadi sini seperti bersuci, sembahyang dan puasa. Dan haji dan zakat. Itu tu kena buat ayat baru tu. Itu kena buat ayat baru. Dan haji dan haji dan perang sabil, jihad dan zakat. Dia kena buat ayat baru. Dan ada pun haji. Itu kena tambah ada pun. Dia tak sama ni. Sini seperti bersuci dan sembahyang dan puasa dan haji dan perang sabilillah dan zakat. Ada. Haji, perang sabilillah, jihad dan zakat itu bicara lain. Dan ada pun. Dia nak gitu. Hak Rumi ada tak ada tak? Dan ada pun. Hak Rumi. Tak ada Hak Rumi. Tak ada. Kena tambah tu. Di dalam hak minhaj hak Arabnya wa ammal hajju. Situ. Hak dalam hak Arab hak Mazali ni kataharati seperti bersuci, wassalati dan sembahyang, wasaumi dan puasa. Titik situ. Wa ammal hajju wazakatu wal jihadu. Ayat baru. Bukan dan haji itu atau pada bersuci, bukan. Wa ammal hajju wazakatu wal jihadu. Dan ada pun haji dan perang sabilillah dan zakat. Maka jika tertentu atasmu fardunya, maka jika tertentu atasmu fardunya. Sini tu jadi benda tu. Dan zakat dan perang sabilillah dan haji dan perang sabilillah dan zakat. Lepas tu hak tertentu atasmu gitu dah. Ada tak? Nak gini. Kita ikut macam hak dalam minhaj Arab ni. Wa ammal hajju waz zakatu wal jihadu fa in ta'ayyana 'alaika farduhu. Maka jika tertentu atasmu fardunya, jawabnya wajib 'alaika ilmu, nescaya wajib atasmu belajar. Dia gitu. Dan ada pun haji dan perang sabilillah dan zakat, maka dia ada tafsir di sini. Maka jika, nak gitu. Bukan hak tu. Maka jika tertentu atasmu fardunya, wajib atas kamu fardu. Jawabnya wajib atasmu belajar supaya kamu tunai akan dia. Dan jikalau tiada, wa illa, dan jikalau tiada wajib atasmu, dia tiada tertentu atasmu fardunya, maka tiada wajib. Maka tiada wajib engkau mempelajari. Dua. Ni tak akan bicara semula ni. Haji, bila wajib atas kamu mengerjakannya, maka wajib fardhu ain kamu mempelajari. Maka jika tidak wajib atasmu mengerjakannya, maka tak wajib kamu belajar bab haji. Itu maksud dia. Nama tak naik lagi, duit simpanan tak cukup lagi. Wajib tak kita mengerjakan haji? Tak wajib. Maka tak wajib kita belajar bab haji. Tak wajib sebagai wajib fardhu ain. Tapi kalau ada awak khusus haji, dia gitu dengar, boleh ilmu fardu kifayah dia panggil. Bukan ilmu sunat. Bukan ilmu sunat. Ada awak khusus haji di kampung dia. Dia pergi dengar. Dia duit pun tak ada. Bila boleh pergi Mekah pun tak tahu. Kalau ikut adat kata kau, tak ada duit tersepak ke apa? Duit tersepak. Tiba-tiba tu atas rezeki lah.
Mana ada kata dengan kehidupan dia tu. Tak jumpa haji lah jawapan dia. Kehidupan dia mana pun sekadar-sekadar kehidupan. Ada kata lah kalau tersepak, tiba-tiba ada orang nak membiayai, nak tu rezeki. Jadi kalau orang seumpama ni wajib dah dia mengerjakan haji, dia tak ada istita'ah, tak ada kekuasaan, mana ada wajib haji. Tapi dia rajin kalau mengajar bab haji dia ada. Wajib tak dia belajar? Tak wajib sebab dia tak wajib kerjakan haji. Lepas tu dia belajar tu fardu kifayah. Boleh pahala fardu bukan sunat. Tapi tak wajib sebab dia tak wajib kerjakan. Hak wajib kerjakan. Nama naik, maka wajib fardu ain dia kena belajar bab haji. Lepas pergi Mekah dah. Tak ada perancangan nak pergi lah pulaknya. Dah. Hak pergi tu pun habis lah. Tak ada dah. Sipang daripada muda baru boleh pergi. Lepas dia tu memang tak boleh nak pergi dah. Kalau ada duit pun nak perkara lain, nak infak, nak apa dah lah. Itu lebih afdal daripada mengulangi pergi Mekah. Dia tak ada dah. Di balik Mekah, ilmu bab haji tak ingat setik abuk pun. Dosa ke tak? Tak, sebab dia bukan wajib kerja kan. Dia sepatutnya bab pergi Mekah ni tak payah mari ustaz lubar buat khusus haji, tak payah. Ayah haji mak haji ramai kampung tu kan, biar tu lah ajar kita. Tak, dia duk panggil ustaz-ustaz siapa ke satu tempat ramai-ramai, tak payah. Suaiman ni buatlah khusus haji. Siapa nak panggil ustaz mana? Ayah haji ramai, mak haji ramai, tu kan buat. Tapi ayah haji mak hajinya ilmu tak ada dah, dah ingat, dah reti dah. Dosa ke tak? Tak dosa sebab dia bukan wajib amalkan. Ni ada ni. Kau ni boleh ayah haji sini mengepalai khusus haji, boleh? Mengepalai khusus haji. Tak, kenapa nak panggil ustaz luar? Sebab ayah haji mak haji bukan ilmu. Dia amal dah, dia praktikal dah. Dia amal dah, dia praktikal dah. Bukan ilmu saja. Ilmu saja, belajar bab haji tinggi mana pun, kalau tak pernah pergi Mekah, kalau mengajar bab haji, apa? Terawang-awang. Sebab dia tak ada pengalaman. Memanglah dia belajar bab haji duduk pondok contohnya, tapi dia bukan haji. Dia boleh mengajar dah bab haji, boleh pak dia baca kitab. Tapi cara dia mengajar terawang-awang. Sebab apa? Dia cerita sahaja. Dia tak ada pengalaman. Ayah haji ni ilmu dia ada, pengalaman dia ada, praktikal, ajar lah. Dah. Tak ada, tak ingat lah. Mana rukun haji, mana wajib haji, tak ingat lah. Tak ingat asal waktunya. Dosa ke tak? Jahil? Tak berdosa lah. Sebab bukan wajib fardu ain dia mengetahui. Dulu masa dia ke Mekah, wajib fardu ain lah dia mempelajari. Sekarang ni dia tak pergi dah Mekahnya. Kalau nak pergi pula mengerjakan haji umrah, wajib fardu ain lah dia kena mengetahui. Walaupun haji tu haji sunat, tapi disunat tak sunat pun, kalau tidak menyempurnakan wajib haji, maka berdosa dia, haji dia tidak sah. Maka wajib fardu ain lah dia mempelajarinya. Walaupun dia mengerjakan haji tu bukan fardu ain, cuma haji yang sunat. Cuma bagi orang yang ternanti-nanti itu, seeloknya dia masuklah khusus haji. Sebab terkadang ada orang yang dapat panggilan mengejut. Ada orang dapat panggilan mengejut, dia tak pernah khusus haji. Hak tu mulalah kelang kabut. Sebab dia dapat panggilan mengejut. Ganti orang ke gitulah, wallahu alam lah. Ada ni. Lepas tu macam mana dia? Tak payah mana dalam bab haji ni. Sebab haji ni rukunnya kebanyakannya fa'li belaka. Fa'li belaka, tawaf ke apa semua fa'li belaka, sa'i fa'li belaka, mudah je. Kada rukun haji qauli, kena perbetulkan bacaan macam semayang. Semayang 5 rukun qauli, kena betul sungguh-sungguh. Haji ada rukun qauli? Tak ada haji. Rukun fa'li belaka, mudah je bab haji ni. Orang duk khusus haji tu banyak pada amal-amal sunat, kesempurnaan. Jadi orang yang dapat panggilan mengejut ni, dia belajar, dia cari satu guru beberapa jam saja aja. InsyaAllah dia boleh buat dah.
Tapi banyaklah perkara-perkara yang amal sunat tu dia tak sempat mempelajari. Makna apa ni? Haji mudah, tapi belajar haji serta praktikal benar. Kalau khusus haji tu buat Kaabah. Zaman dulu ni cerita lama lah. Di Penang dulu. Ada satu ajaran sesat, dia buat Kaabah tempat dia. Tak pergi Mekah dia kata. Dia buat haji kat dia. Ni cerita ajaran sesat. Khusus haji lah ni, dia buat Kaabah dalam masjid dia. Ajaran sesat. Dak. Sama nak cerita, siapa kena buat Kaabah? Nak suruh praktikal tu, praktikal biar jelas molek. Bukan kata ajaran sesat, tapi dulu betul lah dia di Penang dulu. Dia buat Kaabah, dia pergi Mekah. Nak ceritanya, beraluhnya kita ni buat Kaabah. Bukan kata kamu tawaf. Cerita tak jadi. Dia kena buat. Sebab apa? Sebab apa? Kalau orang tawaf ni kalau tak belajar molek, dia tak ikut orang ke? Orang lawan jam, dia akan ikut jarum jam. Mana boleh lawan arus dia pun. Mana walaupun boleh kata mudah je nak buat rukun haji ni, tapi praktikal comel-comel. Walaupun nak ke mana lagi kitanya? Kita tawaf pula ramai-ramai. Kena tawaf kat lain. Allah bolongnya sini, kita tawaf kat lain. Tak ada dah. Di sepuk. Tawaf sama je. Takkan kita nak lawan orang ramai. Tapi oleh kerana pentingnya bab praktikal rukun fi'li ni, betul-betul praktikal rukun fi'li haji. Pernah tak praktikal rukun fi'li solat? Pernah tak praktikal rukun fi'li solat? Pernah tak perbetulkan sungguh-sungguh rukun qauli solat? Ada ni. Hak haji betul-betul praktikal. Betul lah, bagus lah. Bagus. Tapi haji tak haji pun, tiang agama semayang macam mana? Bak taharah, bak semayang macam mana? Tiang agama. Comel macam mana haji sekalipun, tapi kalau semayang tidak diterima oleh Allah, haji tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak duk sibuk khusus haji tu, penuh satu masjid tu, kalau mengajar bab semayang, dia belajar tak? Kenapa khusus haji? Penting ni, kalau tidak tak sah haji, kena pergi semula. Penting. Kalau haji sah sekalipun, kalau semayang tidak sah, tak terima haji. Haji itu tertunailah kewajipan, tak wajib pergi semula. Orang akan panggil ayah haji, mak haji. Kalau tak panggil dia marah lah, dia habis belah ribu, puluh ribu. Tak panggil ayah haji, bulak mata-mata dia. So panggil ayah haji. Tapi tuan terima tak haji kalau semayang tuan tak terima? Sebab semayang tiang agama. Semayang yang akan pertama-tama ditanya pada hari akhirah. Penting bak haji, bak semayang. Semayang tak semayang pun, semayang tiang agama. Usuluddin akidah macam mana? Usuluddin akidah macam mana? Kalau akidah tak betul, tuan terima haji. Bukan kata haji, semayang pun dia tak terima kalau akidah tak betul. Kalau akidah tu tak betul, sampai tahap kafir ijma' ulama', semayang tidak sah, puasa tidak sah, haji tidak sah, zakat tidak sah, bertaubat kemudian berbetul akidah, dia kena qada semua sekali, kena semayang, puasa, haji, zakat. Batal orang nak pergi Mekah, dia penting dah bab akidah. Dah penting. Ada. Saya pernah kelas tu, kelas duha, dia nak buat khusus haji selepas, tak apalah. Saya mula awal sedikit, kemudian habis khusus haji sambung. Jadi adalah sebahagian tu dia mari awal. Sebab dia nak ikut kelas permulaan, hak qad'ain, dia pun nak ikut hak khusus haji. Hak lain-lain tu tak mari. Dia mari tu jadi kadang-kadang orang belajar ni keluar, di khusus haji nak masuk. Jadi macam nak marah ke situ. Aku main nak khusus haji, sibuk dengan dia. Tapi ada sebagian kecil sahaja yang mari awal. Belajar fadha'il akidah dulu nak pergi Mekah.
Hak ramah-ramah tak. Masa tu hak yang mengapalai khusus haji tu di mari awal. Hidup di masjid tu. Dan dia sentiasa peringat pada ahli hak ikut khusus haji tu, dia peringat. Akidah kena betul nak pergi Mekah ni. Semayang kena betul nak pergi Mekah ni. Dia peringat. Tapi dono gitu je. Dia nak pergi Mekah je. Tak cerita. Tak mahu tidak amat merah. Ada ni. Orang dulu dok. Orang dulu nak pergi Mekah payah. Orang dulu nak pergi Mekah payah. Pergi Mekah seorang tu pakat ngato tu ngato sungguh lah. Dia payah. Nak pergi Mekah ni. Mana kalau pergi Mekah seorang tu satu kapung ngato. Orang sekarang ni balik-balik sudah. Lama dah saya tak ada. Gimana? Pergi Mekah. Tak tahu pun haji pergi Mekah. Jadi seorang je pergi Mekah. Boleh ke dia je. Orang lain tak ada dan orang lain dia ni. Orang tak tahu pun dah pun ke? Sekarang. Dulu nak pergi Mekah. Orang boleh pergi Mekah ni. Simpan duit daripada muda. Bukannya mudah. Dia kemah balik sifat 20 bak akidah. Dia kemah balik bak semayang. Pergi Mekah balik. Soleh sampai ke mati. Hak ni pergi Mekah, balik Mekah sepetula je. Tak ada perubahan. Boleh gelaran haji saja. Sebab apa? Dia hanya belajar bab pekoh haji. Pekoh semayang, akidah. Bicara bab tasawuf, di Mekah tu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, tiada kerana lain. Khusus haji tu khusus haji lah. Lepas tu kata Mekah ni payah. Sebab orang ramai nunggu. Kalau ikut giliran tu kok, orang panggil apa? Mati hidup semula. Kalau ikut giliran. Cuba daftar sekarang lagi Mekah. Tahun bila boleh pergi Mekah? 2100 begitulah berkali. Tahu? 2100 lebih dah. Mana mati hidup semula kalau pergi Mekah lagi. Payah sebab apa dah? Orang nak pergi Mekah ramai. Dia punya kota tak banyak. Tenggedala pula dengan Qawi. Hak mana tak boleh pergi masa Qawi pula hak kena tunda. Orang hak nanti belakang ni kat nanti-nantilah. Payahnya nak pergi Mekah. Sebab apa? Sebab terhad. Sepatut nak pergi Mekah ni waktu menduga nak pergi Mekah ni. Bukan tengok duit banyak, duit tak cukup, duit banyak, duit tak cukup. Kena waktu menduga. Khusus haji ke, waktu menduga bab akidah. Menduga bab semayang. Temuga bab akidah tak lulu, awak kena tunda tahun depan pula. Belajar akidah dulu lagi Mekah. Lagi Mekah apa? Akidah tak belajar. Nak pergi Mekah macam mana? Bab semayang pun tak kemah. Tiang agama. Tapi sini semua nak fokus satu-satu. Kalau haji tu wajib fardu ain kau kerjakan, wajib engkau mempelajarinya. Kalau tak wajib engkau kerjakan, tak wajib engkau mempelajarinya sebagai wajib fardu ain. Jadi hak tetap dah wajib fardu ainnya kita mempelajari taharah dan sembahyang. Puasa setahun sekali. Melainkan bagi orang yang sentiasa puasa sunat. Jadi pastinya taharah sembahyang. Taharah kena halusin molek. Ni bab istinja pun tak lepas. Lepas tu bab semayang, bab wudu, bab taharah. Rukun-rukun lah. Syarat bagi wudu. Bab mandi wajib. Bab haid, nifah, istihadah, wiladah. Macam mana? Haid, nifah. Tu fardu ain tu. Haid nifah. Atas mereka yang dah haid nifah lah. Atas lelaki fardu ain ke tak? Belajar bab haid nifah. Tak wajib fardu ain sebab tidak berkaitan dengan lelaki. Sekarang yang wajib fardu ain kau kerjakan, wajib fardu ain kau mempelajari. Sekarang ni bab haid nifah, lelaki amal apa? Lelaki tak ada amal tu. Tak kait dengan lelaki. Maka tidak menjadi wajib fardu ain atas lelaki. Tapi orang lelaki ni dia berkahwin dengan perempuan yang ada haid nifah. Maka wajib atas suami pastikan isterinya telah mempelajari bab haid nifah. Dia belajar sendiri terdahulu sebelum berkahwin ke,
ataupun mak ayah dia jodoh ke, tapi tiba-tiba pergi ambil isteri yang jahil baik nipah, maka wajib atas suami mengajar isterinya baik nipah, istihadah dan wiladah. Oh, suami nak ajar macam mana, dia pun tak reti bab ilmu ni, wajib dia nak cari guru untuk isterinya mempelajari. Nak cari guru macam mana, wajib dia hantar isteri kepada tempat guru mengajar untuk belajar bab nipah, istihadah dan wiladah. Mana kita suami? Boleh anak perempuan pula. Boleh anak perempuan, wajib atas ayah dan ibu. Maka ayah tak apa dah lah, bab ibu tu alim dah bab hid nipah, maka ibu yang ajar. Tapi kewajipan yang paling besar atas ayah. Ayah cara bab darah hid nipah anak galak, dak ini kewajipan tanggungjawab. Tapi tak ayah-ayah dah lah, sebab ibu tu sudah mempelajari, maka ibu yang mengajar. Tapi kewajipan besar atas ayah. Jadi ayah ni sebagai suami ajar isteri itu molek. Apa? Ini ilmu yang wajib fardhu ain isteri mempelajari, maka suami wajib memastikan ilmu fardhu ain ni isterinya sudah menguasai. Pandai dah sebelum berkahwin. Sebab dia ikut kelas dah, tak apalah. Isteri saya pergi dengar sokmo, dengar hukum apa? Ada tak kitab fiqh dia belajar? Baik ni pah ada tak dia belajar? Oh, dia belajar dah kitab Munyatul Musalli contohnya. Wakil duha. Munyatul Musalli mana ada tajuk haid nipah? Kitab Munyatul Musalli tak ada tajuk haid nipah, istihadah dan wiladah. Waktu kena cari kitab lain. Tak ada dalam kitab Munyatul Musalli, tak ada. Kitab Munyatul Musalli ni berkaitan dengan rukun semayang dia. Taharah tak ada. Bukan kata bab nipah dalam Munyatul Musalli tak ada. Taharah tak ada. Tak ada bicara air, tak ada bicara istinja, tak ada bicara wudu. Tak ada bicara. Tak ada bicara tayamum, tak ada. Dalam Munyatul Musalli tak ada. Bab nipah pun tak ada. Hanya hak kewajipan belaka ni. Kalau tidak, gak tersungkurlah kita sebagai suami, sebagai ayah di padang mahsyar. Hak sepatutnya boleh masuk syurga, akhir tersembam dalam neraka jahanam. Sepatutnya syurga dengan amal dia sendiri comel, tapi dia tidak menunaikan tanggungjawab. Nak masuk syurga dah ni, isteri, anak-anak akan tarik ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sekarang ni lah, alhamdulillah, kalau kata bicara bab haid nipah pun tak menjadi satu perkara yang pelik. Dulu masa saya mengajar mula-mula dulu, mengajar bab haid nipah ni satu benda yang pelik. Allah, ustaz ni cara ada kotor orang dalam surat, dah cara ada kotor orang. Bukan kata orang ramai, ustaz pun ada juga. Mengajar bab haid nipah saja, dia kata saya. Bila pula ngajar baik ini pas saja? Ustaz tu kata ngajar baik ini pas saja. Dah berminggu-minggu, tamu berminggu-minggu macam mana? Hok ada depan tu kalau kita kata go Allah lah. Tak reti. Masa dulu tak reti sungguh. Saya duk cakap orang puan. Lama dah saya kenal orang puan. Sungguh. Puan mana? Mak haji hak putuh dah. Hik tak ada dah. Baru disedok Allah jahilnya selama ni. Hik kering, tunggu satu waktu, tunggu dua waktu, tunggu satu hari. Nipah kering, tunggu 40, tunggu 44. Hak tu balik awal belaka tu. Nipah 30 kering dah, 35 kering dah. Ditunggu 40, tunggu 44. Baru mandi wajib, baru rombok dapur. Oh, tak rombok dapur. Bukan rombok dapur nanok nasi tu. Rombok dapur nyala tu nah. Rombok dapur, potong ambil daunnya, disiek. Baru dia koyok daunnya, dia kata nak lepas dia nyakit ngoyang. Ni. Tunggu 40, tunggu 44, baru semayang. Baru mandi wajib, baru semayang. Nipah 30 kering dah, 35 kering dah. Jahil. Kenapa yang perempuan tu jahil? Tu hak sebelah dia tu. Seorang lagi tu jahil. Hak sebelah seorang lagi tu.
Tu saya kata tu. Sebelah tu siapa dia? Sebelah tu suami pada mak tu lah. Ke dah kenal suami mak? Dah kenal suami mak? Kenal mak je. Suami mak tak kenal? Kan Haji? Kenal tak suami mak? Hak laki sebelah tu lah. Tak jauh. Berat lah. Jadi panjang bicara sebab Allah. Berat sangat. Orang kata Allah berminggu-minggu tak habis lagi. Duk cara ada foto orang dalam surat. Saya pernah buat satu program. Budak you. Dia cuti semester dia buat camp. Dia buat camp lah. Lepas tu dia ada satu selok tu bab darah perempuan. Ni cerita dulu. Sekarang ni ramai dah orang mengajar bab darah perempuan ni. Cerita lama lah. Dia telefon tanya. Saya kata insyaAllah lah. Tapi nak molek ni ginilah. Cari ustazah lah kata. Sebab ustazah ni sedap. Sama-sama perempuan. Sebab dia perempuan tak ada lelaki. Jadi sama-sama perempuan ni senang sikit lah. Tak ada rasa segang dia apa. Cari ustazah lah. Dia kata nombor ustaz ni ustazah yang beri dia kata. So minta. Dah ada apalah. Dia ada dalam 5-60 orang. Budak you ni pakai jubah-jubah belaka. Hak jenis dakwah lah. Hak jenis dakwah. Tajuk dia video jam. Tajuk bab darah ni. Jadi saya ambil lah dalam sudutan dalam kitab tu. Bagi cerita. Lepas tu budak-budak ni cerdik kan. Dia banyak lah. Ni muzakarah bincang tanya apa semua ni. Panjang lah. Dan budak-budak cerdik. Panjang. Mana apa? Tak reti. Ni budak you ni. Bukan budak-budak cerdik. Budak you pula pakai jubah minat agama. 5-60 orang. Dia buat satu selok je buat darah. Dia 2-3 hari tu banyak program dia buat. Saya tu 2 jam je. Tapi bila tanya, dia pula pelajar ni tanya balik apa semua. Tak reti. Tak ada ni. Dia tanya dah awak sekolah dulu, kalau menengah, kalau rendah. Kalau rendah ada kedak tak tahulah. Kalau menengah macam mana? Dia kata baca gitu je. Mana kalau kita kata kok Allah. Tak lepas lah. Tak lepas. Ada ni. Masa dulu ni. Sekarang ni banyak dah orang belajar bab nifas tak malu dah. Ustaz-ustaz boleh mengajar lah sekarang ni. Buat satu program atas tajuk darah perempuan. Boleh buat dah ustaz lah ni. Dulu dekat orang kata macam-macam lah. Dah kotor orang. Puang keluar darah dia pandai lah. Nabi kata al-ilmu bitta'allum. Nabi kata ilmu tu dengan belajar, bukan dengan pandai keluar darah. Tadilah hak mak haji hak belajar kemudian tu tak ada dah. Tapi banyak kena taubah, tinggal semayang, manis-manis. Dah kering dia kata nak tunggu dulu, nak basi lah. Nak tunggu dulu ambil mana? Tunggu dulu tak ada. Lepas tu sapalah kepada anak-anak gitu juga. Mek, dah semayang lagi mek Dak mayang lagi mak. Dah kamu kering dah kemarin kan. Dak mandi lagi mak mak dia tu kan ni. Jangan lama sangat mek. Sebab dia 2-3 waktu je. Anak dia ni nampak sehari 2 hari tak mau semayang lagi ni. Jangan lama sangat mek. Bukan dia kata salah. Sebab dia pun buat gitu juga mak ni. Tapi dia tak banyak lah. 2-3 waktu je. Kau anak dia ni, anak puang dia ni. Kemarin dah kering. Hari ni tak mandi lagi. Dak lagi mak baju semayang pun dak gosok lagi mak Janganlah mangap mek. Sama juga ni. Hak sebelah tu. Hak seorang tu. Jadi gapo sebelah tu? Hak mak kata ke mek dia gini, anak dia anak puang. Hak sebelah tu. Dialah suami, dialah ayah. Klik. Hak tu nak sakit kepala. Ada ni. Nak beranak 2-3 hari dah dok semayang, keluar darah tanda. Tu balik awal belaka. Semayanglah budak puang ni, budak perempuan ni semayang. Sebab suami dia suruh semayang. Nak tunggu beranak lah, suami suruh semayang. Marilah mak, marilah kakak. Mau semayang? Semayang lah.
Bak dah tangga bukan dah tanda bukan hik bukan nipah. Oh semayang. Mak dia kata kan, mak tak semayang masa nak beranak. Kakak dia kata kan, kak pun tak semayang masa nak beranak. Tapi anak perempuan, adik perempuan ni semayang sebab suami disuruh. Nak beranak, zaman dulu beranak ni 50-50 dengan kematian. Tinggal semayang, meruntuhkan agama. Kalau mati, mati syahid. Nak beranak ni besar perjuangan, mati-mati syahid. Syahid akhirah. Tapi tinggal semayang sebelum beranak, sehari tak semayang, 2 hari tak semayang, alasan darah tanda keluar lendir tu, oh tu jahil sangat. Itu bukan darah haid, itu bukan darah nipah. Itu semua fardu ain belaka. Bak taharah. Bak taharah tak boleh lari. Orang lelaki tadi tak ada kena-mengena, tapi dia bertanggungjawab. Lepas tu macam mana? Perempuan kena bertaubah, kena qada balik semayang. Suami pun kena bertaubah dengan Allah kerana tidak menunaikan tanggungjawab. Dosa. Sebab tidak menunaikan tanggungjawab sebagai suami, sebagai ayah. Dan dalam bab taharah, kemudian bab semayang. Ini hak tetap fardu ain daripada ilmu fiqh. Yang wajib engkau kerjakan, wajib fardu ain engkau mempelajarinya. Contoh seperti bersuci dan sembahyang dan puasa. Jadi minggu ni tu daripada fiqh dak undur balik hak minggu lepas tu. Hak fardu ain tasawuf minggu lepas pun rekah juga. Hak panjangnya bicara fardu ain tauhid panjang. Hak sakatan fardu tauhid panjang. Fardu tasawuf hak baca minggu lepasnya dalam 2 baris saja. Hak bicara bab fardu tasawuf. Ni fardu ain fiqh pun tak banyak mana kot tu. Hak banyaknya bicara bab sukatan fardu ain ilmu tauhid atau panjang kitab Minhajul Abidin. Ilmu tauhid tu kena kemah molek. Kemudian hak minggu lepas tu fardu ain tasawuf pun saya dak perici molek tu. Minggu ni masuk bab fiqh tu, fokus kepada bab fiqh. Jadi mana kita bertiap tadilah, kita baiki, kita tambah tadi. Dan ada pun haji dan perang sabilillah dan zakat, maka jika tertentu atasmu fardu, jawab jika wajib, ini nescaya wajib atasmu belajar supaya kamu tunai akan dia, akan haji, perang sabilillah, zakat. Dan jikalau tiada wajib, tiada tertentu atasmu fardu, tak wajib engkau mengerjakan, maka tiada wajib engkau mempelajari haji, perang sabilillah, jihad dan zakat. Tidak wajib sebagai wajib fardu ain, tetapi wajib fardu kifayah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.